Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini tajuk perbincangan kami ialah bahasa Melayu Brunei. Jadi Empayar Brunei atau ringkasnya Brunei merupakan sebuah kesultanan Melayu yang terletak di Pulau Borneo Utara di Asia Tenggara. Brunei menjadi negara berdaulat pada sekitar abad ke-14 dan ia berkembang dengan ketara selepas kejatuhan Melaka di tangan Portugis. Ia berkembang pesat di seluruh pantai Borneo dan Filipina sebelum merosot pada abad ke-18 dan abad ke-19. Pemerintah pertama atau Sultan Brunei adalah seorang Muslim. Brunei menjadi negeri naungan British pada awal abad ke-20. Bahasa Melayu Brunei ataupun bahasa Brunei merupakan bahasa utama komunikasi penduduk di Brunei, wilayah Persekutuan Labuan, daerah Limbang, Miri dan Lawas di negeri Sarawak, dan daerah Sepitang, Papar, Beaufort dan Kuala Penyu di negeri Sabah. Untuk pengetahuan semua, bahasa Melayu Brunei mempunyai beberapa perbezaan dengan bahasa Melayu baku. Penggunaan bahasa Melayu Brunei berbeza-beza mengikut sebutan dan cara bertutur di setiap daerah. Sebagai contoh, penggunaan bahasa Melayu Brunei di daerah Bongawan yang terletak di Sabah menyerupai penggunaan bahasa Melayu di tanah semenanjung Malaysia, yaitu di mana semua perkataan yang berakhir dengan huruf E akan ditukar kepada huruf I. Seterusnya, ciri-ciri bahasa Melayu Brunei dari segi perkataan yang lain ialah yang pertama, setiap perkataan yang mempunyai vokal O akan diubah kepada vokal U. Contohnya, botak menjadi butak, boleh menjadi buleh. Yang kedua, perkataan-perkataan yang mempunyai vokal I akan diubah kepada vokal I. Contohnya, merah menjadi merah, besok menjadi besok. Dan yang ketiga, setiap perkataan yang mempunyai huruf H akan dihapuskan. Contohnya, hantu menjadi antu, faham menjadi faam. Berikut merupakan antara perkataan yang dituturkan oleh kaum Brunei. Walau bagaimanapun, tidak semua perkataan yang mempunyai vokal tersebut akan diubah, tetapi kebanyakan perkataan yang mempunyai vokal tersebut berubah dalam pertuturan kaum Brunei. Okey, seterusnya bahasa Melayu Brunei mempunyai istilah-istilah tertentu dalam menggambarkan benda ataupun perbuatan. Antara perkataan yang digambarkan adalah seperti bubut yang membawa maksud kejar, lusir yang membawa maksud lari, nyaman yang membawa maksud sedap, pisai yang membawa maksud cantik, buyuk yang membawa maksud tipu, sigup yang membawa maksud rokok, auk yang membawa maksud iya, statement yang membawa maksud kenyataan, licak yang membawa maksud lembut, piasau yang membawa maksud kelapa, paloi yang membawa maksud bodoh, moleh yang membawa maksud balik, dan yang terakhir sekali ialah berinut yang membawa maksud membawa diri. Terdapat juga bahasa Melayu Brunei yang mengalami pinjaman daripada bahasa Inggeris, iaitu statement yang lebih dikenali sebagai statement dalam bahasa Inggerisnya. Terdapat beberapa keistimewaan bahasa Melayu Brunei di Malaysia. Yang pertama ialah pengaruh logat dan kosakata. Logat bahasa Melayu Brunei memiliki ciri khas yang membezakan bahasa Melayu Brunei dan bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia. Logat ini mempunyai perbezaan dari segi intonasi dan kosakata tertentu yang memiliki keunikan tersendiri. Kosakata bahasa Melayu Brunei juga mempunyai kosakata yang khas yang membezakan makna daripada bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Melayu Brunei. Yang kedua ialah penggunaan frasa dan simpulan bahasa. Bahasa Melayu Brunei memiliki frasa dan simpulan bahasa yang tertentu, mungkin tidak umum dan bahkan tidak dipahami oleh rakyat di Malaysia.
Ini mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah bahasa Melayu Brunei. Yang ketiga ialah penggunaan bahasa Melayu dalam konteks formal. Penggunaan bahasa Melayu Brunei dalam konteks formal lebih cenderung mempertahankan penggunaan bahasa formal, terutama dalam konteks rasmi atau formal. Hal ini juga turut mencakupi bagaimana budaya bahasa Melayu Brunei itu lebih memiliki rasa sopan dan hormat. Yang keempat ialah pengaruh budaya dan tradisi. Penggunaan bahasa Melayu Brunei dapat mencerminkan pengaruh budaya dan tradisi Brunei. Ungkapan dan frasa tertentu mungkin berkaitan dengan kepercayaan dan nilai-nilai lokaliti di Brunei. Pada masa kini, bahasa Melayu Brunei semakin terhakis dan semakin kurang dituturkan. Antara faktor-faktor yang menyebabkan bahasa Melayu Brunei semakin terhakis, yang pertama ialah pengaruh dialek Melayu Sabah. Contohnya, penggunaan bahasa Melayu Sabah dalam kehidupan seharian, yaitu di rumah, sekolah, dan tempat kerja. Yang kedua, pengaruh bahasa luar, yaitu pengaruh bahasa Inggris dalam kehidupan. Contohnya, dalam media sosial dan peringkat sekolah sendiri pun sangat menekankan pengaruh bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Dan yang ketiga, golongan muda tidak tertarik untuk belajar bahasa Melayu Brunei kerana menganggapnya tidak menarik dan bosan. Terdapat beberapa cabaran penggunaan bahasa Melayu Brunei di Malaysia, khususnya di negeri Sabah dan Sarawak, kerana kedua negeri tersebut berdekatan dengan negeri Brunei. Yang pertama ialah perbezaan dalam dialek. Penggunaan bahasa Melayu Brunei mempunyai perbezaan dalam dialek berbanding bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia. Ini termasuk perbezaan dalam tata bahasa dan penggunaan perkataan. Yang kedua ialah perbezaan dalam istilah dan frasa. Terdapat perkataan dan frasa yang mungkin mempunyai perbezaan makna yang tidak digunakan secara meluas di kedua-dua buah negara ini. Penggunaan perkataan atau frasa biasanya digunakan di Brunei mungkin tidak difahami oleh penutur bahasa di Malaysia dan sebaliknya. Yang ketiga ialah perbezaan dan penulisan gaya bahasa. Walaupun struktur tata bahasa utama adalah sama, tetapi kedua bahasa ini mempunyai perbezaan dari segi gaya penulisan dan penggunaan kata-kata dalam bahasa Melayu Brunei. Ini mungkin mencangkupi penggunaan ungkapan dan simpulan bahasa yang khas untuk penggunaan bahasa Melayu Brunei. Yang keempat adalah media dan pendidikan. Media dan pendidikan di Brunei mungkin kurang tersedia di Malaysia. Sebab itulah penduduk di Malaysia ini kurang menggunakan bahasa Melayu Brunei. Ini boleh menjadi halangan untuk penutur bahasa Melayu Malaysia dan penggunaan bahasa Melayu Brunei bagi mendapatkan pendedahan kepada variasi bahasa Melayu masing-masing. Seperti yang kita tahu, penggunaan bahasa Melayu Brunei ini semakin kurang, penguasaannya semakin kurang, terutamanya dalam kalangan anak muda. Jadi untuk mengekalkan penguasaan identiti terhadap bahasa Melayu Brunei ini, terdapat beberapa langkah yang boleh dilakukan. Antaranya ialah seperti amalkan penggunaan bahasa Melayu Brunei ini dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, apabila bertutur di dalam rumah, dalam kalangan ibu bapa dengan anak, mereka haruslah menggunakan bahasa Melayu Brunei. Jadi untuk anak muda, mereka akan lebih mudah ingat dan lebih yakin apabila bertutur dalam bahasa Melayu Brunei dengan orang lain. Seterusnya adalah dengan menyertai program-program yang melibatkan pendidikan bahasa Melayu Brunei ini. Sekiranya dalam sesuatu komunitas tersebut ada program yang melibatkan penggunaan bahasa Melayu Brunei ini, kita sebagai anak muda terutamanya haruslah wajib untuk mengikuti program tersebut.
Hal ini dapat meningkatkan lagi keyakinan kita, seterusnya meningkatkan lagi penguasaan kita terhadap bahasa Melayu Brunei ini. Selain itu, dengan menyertai aktiviti kebudayaan ini turut dapat meningkatkan penguasaan kepada bahasa Melayu Brunei ini. Hal ini karena dengan melibatkan diri dalam aktiviti kebudayaan tempatan pada masa yang sama, ia dapat mempromosikan bahasa Melayu Brunei ini. Jadi identiti Melayu Brunei ini semakin lebih dikenali, terutamanya dalam kalangan anak muda seperti saya dan orang lain. Langkah yang seterusnya ialah ibu bapa. Dia mengambil peranan yang penting di sini untuk meningkatkan penguasaan Melayu Brunei ini. Ibu bapa perlu mengajar anak mereka sejak dari kecil lagi. Perlu biasakan anak mereka supaya mereka tahu bercakap dalam bahasa Melayu Brunei. Langkah yang terakhir yang dapat dilakukan agar penggunaan bahasa Melayu Brunei ini semakin tidak dilupakan dan tidak pupus adalah dengan peranan daripada ketua kampung serta orang-orang tua yang dapat menguasai bahasa Melayu Brunei ini. Pihak ini haruslah lebih yakin untuk menggalakkan anak muda supaya anak muda ini dapat belajar tentang bahasa Melayu Brunei ini, supaya bahasa Melayu Brunei ini dapat dikekalkan lagi sehingga generasi akan datang. Oleh itu, dengan adanya pihak seperti ini sudah pasti dapat meningkatkan lagi penguasaan kepada bahasa Melayu Brunei ini, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Sekian, terima kasih. Oke, kesimpulannya, sebab kumpulan kami mengambil bahasa Melayu Brunei adalah disebabkan bahasa Melayu Brunei mempunyai banyak keistimewaan dan keunikannya yang tersendiri, termasuklah dalam aspek intonasi penutur, ciri-ciri bahasanya, dan banyak lagi. Diharapkan bahasa Melayu Brunei ini dapat dijaga dan tidak lenyap di telan zaman supaya dapat dipelajari dan dipahami oleh generasi-generasi yang akan datang. Itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.